Okay. So, ready ya? Okay, hari ni tajuknya bab 1 tajuk indeks. Okay, tajuk ni dia ada kaitan dengan yang kita dah belajar masa form 1. Tajuk kuasa 2, kuasa 3. Okay. So, jadi dalam bab ni ada 2 subtopik. Iaitu yang pertama tata tanda indeks, yang kedua hukum indeks. So, yang pertama sekali kita tengok tata tanda dulu. So, apa dia tata tanda indeks? Okey, ini kita pernah belajar masa tajuk contoh kuasa 3. Kata 4 darab 4 darab 4. Kita akan tulis 4 kuasa 3. So dalam indeks, okey, nombor 4 kita akan panggil dia sebagai asas. Okey, manakala nombor 3 yang sebelum ni kita panggil kuasa, so kita panggil dia adalah indeks. So 4 adalah asas, nombor 3 adalah indeks. Okey. Jadi dia kata kat sini, kalau kita ada A kuasa N, so bermakna sama dengan A darab A. So N tu tengoklah berapa kalau katakan A kuasa 4. Okey, A kuasa 4 jadi A tu akan jadi A darab A darab A darab A. Kalau A kuasa 10, maksudnya A darab A darab A darab A darab A sampailah yang ke-10. Jadi A adalah asas, N adalah indeks. Okey, kita sebut macam biasa jugalah kita sebut. Maknanya kalau kita ada 4 kuasa 5. So masa 4 kuasa 5 tu, kita akan sebut 4 kuasa 5 jugalah. Cuma 5 tu dalam tajuk indeks ni kita panggil dia nombor indeks. Boleh faham tak? Boleh. Okey, itu awak kena ingat yang ni lah. Nombor yang kecil dekat atas indeks. Okey, nombor yang bawah tu yang besar asas. Itu je. Dia sama macam kuasa 2, kuasa 3. Okey. So tata tanda tu maksudnya kita nak tulis indeks tu macam mana? Tu macam kita tata tanda kuasa 2. Macam mana nak tulis kuasa 2? Tata tanda kuasa 3. Macam mana nak tulis kuasa 3? Okey, sama. So ini adalah orang yang memperkenalkan Rene Descartes. Okey, dia memperkenalkan tata tanda indeks. Okey, so sekarang ni kita pergi hukum indeks. Okey. So yang pertama, pendaraban nombor berindeks. Okay, pendaraban nombor berindeks. Okey, 2 kuasa 4 darab dengan 2 kuasa 3. Okey, kalau tengok dekat sini, asas yang ni, nombor 2 ni asas. So asas dia sama. Okey, jadi macam mana nak selesaikan operasi darab nombor indeks ni? Okey. Ini kalau kita guna kaedah macam kita nak selesaikan kuasa 2 kan. Maknanya kita tahu kalau 2 kuasa 4 tu bermakna dia adalah 2 darab 2 darab 2 darab 2. 4 kali. Kalau 2 kuasa 3, 2 darab 2 darab 2. So ini cara kalau kita kembangkan dia. Guna kaedah tata tanda indeks tadi. Jadi kalau awak tengok jawapan dia, mesti awak akan bilang berapa banyak ada nombor 2 yang berulang. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So jawapan dia akan jadi dekat sini 2 kuasa 7. Okey. Okay, tengok yang bawah pula. So 3 kuasa 5 darab dengan 3 kuasa 4. So kita akan dapat. Okay, ini cara yang tadi, tanda tanda tu. So jawapan dia akan jadi 3 kuasa 9. Sebab kita akan kira berapa banyak 3 yang berulang. Okey. Saya nak tunjuk sekejap. Okey. Macam mana nak kira cara selain daripada kembangkan ini? Maksudnya selain daripada guna tata tanda indeks, kita boleh tengok kepada dia punya indeks dia. Ni 3 dengan 4. Kalau asas dia sama, dekat bawah nombor besar ni sama dan operasi tengah didarab, nombor indeks ni kita akan tambah. Okey, so 2 asas tetap sama. Dengan syarat asas sama. Jadi asas tu akan kekal 2. Indeks tu kita tambah.
Ada 4 tambah 3. So tengok yang ni, 3 kuasa 5 darab 3 kuasa 4, 9 kan? So libat 5 tambah dengan 4. Senang kan? Faham tak? Faham. Okey. Sorry. Okey, tengok sini. Apa jawapan nombor 1? Siapa berjawab? 4 kuasa 5. 4 kuasa 4 kuasa 5. Betul? 4 kuasa 5. Nombor 1. Nombor 2? 5 kuasa 6. 5 kuasa 6. 5 kuasa 6. 3? 7 kuasa 7. 7 kuasa 7. Syarat yang pertama awak kena ingat asas. Asas mesti sama dan operasinya dekat tengah tu darab. Okey. Boleh? So dekat sini dia kata dengan menggunakan kaedah yang sama, tentukan pendalaman nombor bersebelah berdasarkan jawapan apa kesimpulan. So kesimpulan dekat sini macam tadilah. Kalau dia asas sama, operasinya darab, nombor indeks tadi kita tambah. Okey. Ni dah. Okey. Tak nak tengok yang tu. Okey, ini kita kata formula lah. Okey, formula. Kalau kita ada katakan kita ada A kuasa M darab dengan A kuasa N. So, sama dengan A. Indeks tadi kita tambah. So, maknanya M tambah N. Okey. Ini adalah formula. Kalau formula indeks ni, awak akan jumpa formula indeks ni dekat soalan rumus dalam rumus depan sekali tu. Kalau pilih 3, hukum indeks ni ada. Okey, tadi saya tunjuk contoh semua nombor. Asas dalam bentuk nombor, indeks semua dalam bentuk nombor. Okey, macam mana nak selesaikan kalau kita punya asas tu dalam bentuk huruf? Algebra lah maksudnya. Algebra. Jadi soalan yang pertama A, B kuasa 2 darab B kuasa 3. So kita tengok yang pertama syarat dia asas sama. Okay, so nombor indeks kita tambah. So dia akan jadi B kuasa 5. Okay. Soalan B pula, C kuasa 2 darab C kuasa 5 darab C kuasa 3. Jadi asas semua sama. Nombor tu kita akan darab terus, tambah terus lah. So 2 tambah 5 tambah 3. So akan jadi C kuasa 10. Okey, kalau yang ketiga macam mana? Yang ketiga ni kita ada nombor kat depan. Lepas tu kita ada indeks kat belakang tu lah. Okey, nombor dia akan terus darab dengan nombor. So 2 darab dengan 6. So 2 darab 6 darab I kuasa 4 darab I kuasa 3. Dia macam ni. Maknanya kalau awak dapat nombor, nombor tu terus darab dengan nombor. So dia akan jadi 12. So I asas sama. So 4 tambah 3 I kuasa 7. Boleh? Ada soalan? Tak ada. Betul? Faham? Boleh Kita boleh pergi next Okey. Okey. Sekarang kita tengok bahagi. Okey. So dekat sini saya tunjuk cara menggunakan kaedah tanda indeks. So kalau kita ada kuasa 5, kita ada nombor 2 darab 2 darab 2 darab 2. 5 kali. So bahagi dengan 2 kuasa 3, 2 darab 2 darab 2. So kalau kita nak selesaikan, kalau kita guna kaedah sebelum ni, kita boleh sebenarnya kita akan masukkan 2 bagi 2 kali 1. 2 bagi 2 kali 1. 2 bagi 2 kali 1. So yang tinggal hanya akhirnya adalah 2 kuasa 2. Yang ini sama. Laju sikit So kalau tengok dekat sini sama macam tadi. Ini 5, sini 3, sini 2 jawapan dia. So apa formula yang kita boleh keluarkan? Tolak. Yes. Kalau darab tadi, asas sama, indeksnya tambah. Kalau bahagi, asas sama, indeksnya kita tolak. Okay, so kat sini 7 tolak dengan 4, dapatlah jawapan dia 3. So 3 kuasa 3. Boleh?
Okey, cuba kira nombor 1. 4 kuasa 3. Okey, 4/3. Betul. 2, 5. 5 je. 5 je. 1. Salah. Salah. Mana 5 1? 1. 4 tolak 4 berapa? Kosong. Kosong lah. 5/0. Dalam indeks, kosong tu ada. Dia bukannya tak ada. Okay. So, 3, 7/3. 7/3. 3. Okay. Boleh kan? So, yang ni tak payah. Okay, ini dalam bentuk formula lah. Macam tadi, darab. So, yang ini dia ada bahagi. So, formula A kuasa M bahagi A kuasa N sama dengan A M tolak N. Kejap, cikgu tak bagi lagi kehadiran. Sekejap lagi cikgu bagi dekat chat Okey, jadi kalau asal sama, kuasa indeks tu kita tolak. Okey, cuba tengok soalan ni. Apa jawapan A? P kuasa? P kuasa 1. 1. P kuasa 1. Okey, kalau soalan B, macam tadi juga, tadi kita ada nombor kan, kita darab terus. So maksudnya kalau nombor ada nombor dan nombor kita nak bahagi, 6/2 tu kita boleh kira terus 6/2 berapa? 6/2, 3. Jadi R kuasa? Kuasa 7. Kuasa 7. Senang kan? Senang ke tak? Senang. Senang. Senang sangat ini kan? Okey. Sebelum sambung kat sini, saya nak tunjuk, kita kena buka, mana nak tunjuk macam mana Kejap Okey, jadi dah. Okey, nanti saya takut saya ada tertinggal. Okey. Yang ni. Yang tadi mula tadi Okey, tengok soalan kat sini. Okey, saya nak awak buat soalan ni pada kertas awak. Awak tulis jawapan je. Jadi saya tanya jawapan. Boleh? Boleh. Okey, kita buat latihan sekarang. So saya bagi awak masa, awak buat dulu. Awak tulis jawapan je. Tak payah salin soalan semua tu. Tulis jawapan dia apa. Lengkapkan jadual di bawah dengan asas atau indeks bagi nombor atau sebutan algebra yang diberi. Nampak tak soalan ni? Kalau dah siap nanti bagi tahu Buat dulu.
Cikgu. Oh, Ya. cikgu. Yang Ya, ya. 8 tu tak ada indeks pun. Ha. Ada. Berapa? Berapa agak-agak? Kosong Tadi ingat tak kalau kosong kita tulis kan? Ha, kosong tulis. Ha. So apa? Kalau nombor apa yang kalau kita tak tulis? 1. Ya, 1. Kosong. 1. Kosong kita tulis. Kosong mesti ada. Bukannya kosong nombor tak ada jadi kosong tak. Nombor yang tak ada tu nilai dia 1. Sama macam kita buat selesaikan ungkapan algebra. Kalau kita, jawapan dapat 1, kita tulis nombor 1. Okay, kalau nombor yang tak ada tu nilainya adalah 1. Dah ke? Dah siap dah? Siap dah. Okey, yang lain? Amira? Kelly dah siap dah? Okey. Dah. Dah. So jawapan asas 5 indeksnya adalah 3. Okey, kalau 1 pula ada indeks 7, so dia punya asas adalah negatif 4. 3. Yang mana tu? 1/2 indeksnya adalah 10. Tengok mana nombor 1 tu, nombor 3 tu. 6, indeks 6 asasnya M. Asas N kuasanya 10. So indeks 9 0.2 asas. 4. Mana 4 okey, negatif 3/7. Tak muat dah. Okey, X indeks 20. Indeks 2. So 2 1/3. 8. So asas yang tak ada tadi jawapan dah 1 lah indeks dia. Okey, betul semua? Betul. Okey. Untuk asas ni indeks ni kita tak boleh memudahkan dia punya ni. Kita akan tulis kalau asasnya macam ni bentuk dia, macam itulah asas dia. Kita tak pemudahkan. Okey. So kat sini. Tadi laju sangat cikgu pergi ukur indeks. Kena yang ni dulu. Nanti ada yang saya tertinggal. Okey, so yang ni dia kata nyatakan pendaraban berulang dalam bentuk indeks. So yang tadi yang mula saya tunjuk contoh daripada indeks tukar kepada pendaraban berulang. So yang ini dia bagi tukarkan dalam bentuk indeks saja. Kalau dia kata tulis dalam bentuk indeks, indeks mesti tulis macam ni. A kuasa N. So A asas N indeks. Jadi kat sini 6. Berapa jawapan dia? Ada berapa 6? 6. 6. Ada 6 kan? So 6 kuasa 6. Tulis jawapan 6 buat dekat kertas awak. So yang ni kita terus ni B, C. C tu 1/2 tetap 1/2. Okay, so tadi tengok contoh atas, kalau pecahan dia buat macam mana? Okay, dia letak kurungan. So mesti ada kurungan kuasa 4. Okay. 0.5 tak muat. 7. Okey, 7. Salah. Betul. Okey, kalau perpuluhan ada kurungan tak? Ada kurungan kan? Okey, so tak kurungan. Tak payahlah orang yang tak ada pula. Kau kan malam ni kenapa? Sini kan 5. Okey, 5. Apa benda tu Alia? Okey, laju sangat ke? Okey, dapat. Dapat. Okey. Nombor 3, yang ni tukar kepada daripada nombor indeks pada pendaraban berulang tu yang tadilah. Yang ni tak payah cikgu semua tukarkan dalam bentuk pendaraban berulang, maknanya kita tukar yang ni macam ni, negatif 3 darab dengan negatif 3, kurungan tertinggal. Darab dengan negatif 3, tukar. Okey? Boleh tak ada masalah. Nak ada semua lain ke? Ya.
Sebab kita nak bezakan. Dia mesti kalau mana ada orang tu macam ni. Apa benda tu darab tolak tu. Sebab kita nak bezakan yang tolak tu sebenarnya bukan tolak. Dia adalah negatif. Kalau dia duduk kat depan, awak tak buat kurungan tak apa. Tak ada masalah sebab tak ada apa-apa depan dia tu. Okay, belakang mesti wajib. Kalau buat tak ada kurungan jadi salah lah. Macam ni awak buat tak ada kurungan tu. Macam ni. Dia memberi makna lain. Negatif kat situ dah jadi tolak. Maksud dia. So kita nak bezakan kita tambah kurungan. Mesti ada kurungan. Okay. Kalau negatif. Okay. Yang ni tadi cikgu tertinggal. Okay, dia kata bagaimanakah anda boleh menukar suatu nombor kepada nombor dalam bentuk indeks. Okay, nombor tu adalah nombor bulat. Okay, 64. Tulis 64 dalam bentuk indeks dengan menggunakan asas 2, asas 4, asas 8. Okay, maknanya 64 ni nak tukar 2 kuasa berapa? Nak tukar jadi 4 kuasa berapa? Nak tukar juga jadi 8 kuasa berapa? Nilai dia mesti dapat 64. So dia ada dua kaedah. Dua kaedah kat sini. Yang pertama dia guna kaedah pembahagian berulang. Maknanya kita bahagi. Nak bahagi nombor berapa, dia nak asas berapa, nombor tu yang kita bagi. Yang pertama dia nak asas 2. So 64 tadi kita buat pembahagian berulang, bahagi dengan 2. Sampai dapat 1, maknanya kita guna kaedah GSTK. Bahagi sampai dapat 1. Okay. So bagi 2. So dapat 1. So berapa bilangan 2 dekat sini? Itulah bilangan N. So N 6. So jawapan dia kat sini. Dia akan jadi 64 sama dengan 2 kuasa 6. Okay. Kalau kita nak asas 4. So kita kena bahagi dengan 4. So bahagi dengan 4 sampai dapat 1. So bilangan N adalah 3. So dia akan jadi sama dengan 4 kuasa 3. Okay. 4 dengan 2 ni kita ikut asas. Kita nak asas 4 kan. So sini asas 4. So 4 yang tepi yang kita bahagi tu berapa banyak bilangan 4 yang berulang tu? 3 kali. So 4 kuasa 3. Yang pertama 2 kuasa 6. Okay. Kalau asas 8 sama juga. Step yang sama. So jawapan dia akan dapat 8 kuasa 2. Okay, ini kalau guna kaedah bahagi. Okay, kita juga boleh guna cara darab. Okay, cara darab maknanya macam lebih kurang macam kita kata try and error jugalah kaedah dia. Maknanya kita cari 2 nak darab dengan berapa kali 2 tu supaya last kali kita dapat 64. So 2 darab 2 baru 4. Darab lagi 2, 8. 4 darab 2 tu dapat 8. Okay. Lepas tu darab lagi 2. Sampailah sekali awak dapat jawapan 64. So berapa banyak 2 ni? Ada 6. So 2 kuasa 6. Okay. Sama dengan ni. Sama juga dengan asal 4, asal 8. Ataupun kalau awak tekan kalkulator, sama ada awak tekan 2 darab 2 darab 2 darab 2 ataupun awak boleh tekan macam ni kan. 2 kuasa. Saya kata kalau dalam kalkulator nak letak kuasa yang lebih daripada 3, gunakan simbol ni. V terbalik. Indeks tu, power tu, simbol power tu. So masuk nombor. Kalau 2 kuasa 4, tak dapat. Tukar. 2 kuasa 5, tak dapat lagi. Tukar. 2 kuasa 6, dapat. Tekan guna kalkulator pun boleh. Kalau kaedah pendaraban berulang. Boleh? Boleh. So dekat sini dia nak tunjuk yang pertama tadi tata tanda indeks. Yang kedua cara kita nak tukar satu nombor bulat kepada nombor asas yang lain. Okay, syarat dia mesti okay, gunakan konsep kuasa 2 sempurna. Okay, kuasa 2 sempurna. Okay. 64 ada tak, boleh tak kita nak tukar kepada asas 3? 64 ni boleh tak tukar asas 3? Asas Tak 3, boleh. ada tak nombor kalau kita darab kuasa dia dapat 64? Tak ada kan?
Betul tak? Tak ada. Tak ada kan? Ya. Okey, tak ada. So maksudnya dia menggunakan konsep kuasa dua sempurna. Nombor kita nak tukarkan suatu nombor bulat ni kepada asas yang lain, maksud asas yang banyak, dia bukan sembarangan asas, semua asas boleh. Tukar asas 3 lah, tukar asas 5 ya, tak. Nombor asas tu dia mesti nombor dia dapat dalam bentuk kuasa dua sempurna. Kuasa dua sempurna ni maknanya nombor kalau kita punca kuasa dia, punca kuasa 2 kan nombor tu, kita akan dapat nombor bulat. Kita takkan dapat perpuluhan, takkan dapat pecahan. Boleh? Faham? Faham. Okey. Okey, kalau contoh, kalau tadi nombor tu nombor bulat, senang tak ada masalah. Okey, kalau yang ini, dia bagi awak soalan dia bentuk pecahan. Tukar kepada asas yang dia nak 2/5. Okey, macam mana nak buat pecahan pendaraban berulang kan? So, cara dia dekat sini, awak kena buat pendaraban berulang, bahagi satu-satu. Maknanya, 3 tadi, 32/3/125, nak tukar kepada 2/5 tu, 3 ni bahagi dengan 2. 3/125 ni bahagi dengan 5. So kira satu-satu nombor tu. So dia akan dapat, jawapan dia mesti akan dapat kat sini sama. Kalau awak dapat jawapan kat sini tak sama, maknanya awak kira tu mungkin salah. Tekan kalkulator. Okay, so awak dapat 5, so jawapan dia tulis macam ni. Okay. Ataupun guna kaedah darab. Okay, guna kaedah darab. Macam tadilah konsep dia, kita kira sampailah kita dapat yang kita nak. So berapa banyak dia berulang. So 5 kali, so dia akan jadi 2/5 kuasa 5. Boleh? Boleh ke? Ada nak tanya? Boleh. Boleh. Okay. Boleh. Okay, saya ni buat sekejap soalan ni. Soalan nombor A, soalan C dengan soalan ni D. 3 soalan. Jawab dulu kat kertas. Amni tak boleh masuk lagi ke? Dia tak masuk lagi. Tak ada ni pun. Dia tak boleh masuk. Tak boleh masuk. Tekan link je tak dapat juga.
Dah? Belum. Oh belum. Okey. Cikgu, Ya. yang D tu kan bila saya bahagi dengan 0.2 dia jadi 1.6 darab 10 negatif 0.3. Yelah tu, betul tu. Okey, sekarang Kan? tapi dia tak nak macam tu. Tak nak jawapan macam tu. Tak buat saya. Macam mana nak buat? Hmm. So guna kaedah yang pembahagian berulang lah. So maksudnya tak boleh terus bahagi kat situ sebab dia akan dapat nombor bentuk piawai. So tak nak jawapan bentuk piawai. Awak kena buat satu-satu macam kaedah tadi tu lah, bahagi satu. 0.0032 tu bahagi dengan 0.2 dapat berapa. Lepas tu bagi 0.2 dapat berapa. Bagi 0.2, bagi satu-satu step. Kalau awak tekan terus, sebab dia nombor dia perpuluhan yang kecil ni, dia akan jadi bentuk piawai jawapan dia. A dapat jawapan A. A dah dapat ke? A berapa jawapan? Dapat. A jawapannya 5. 3 kuasa 5. 3 kuasa 4. 3 kuasa 4. 3 kuasa 4. Okey. C? C 3. 4.5 kuasa 3. 4/5 kuasa Okey, macam ni tulis. Okey. D? Siapa dah dapat D? 0.2 kuasa 5. 0.2 kuasa 5. Memang boleh sebenarnya nak guna kalkulator tapi awak kena tahu macam mana nak baca. So kalau untuk soalan nombor ni maksudnya nombor ni kecil kan? Sangat kecil. Okey. So cara dia kita kena buat macam ni lah. 0.0032 tu bahagi dengan 0.2. Kira satu sampai dah dapat 1 tu. Dia maksudnya kalau yang ini awak boleh buat 81 tu awak nak cari tu guna kalkulator kan satu kan. Ataupun buat 0.2 darab 0.2 satu. Ataupun awak dapat jawapan dia tu dalam awak buat macam ni, awak dapat jawapan dia bentuk piawai tu ke? Siapa tadi tanya saya? Mana kalkulator? Saya. Alamak, mana kalkulator saya? Saya tak ingat dah. Alamak, tak jumpa pula kalkulator. Cikgu saya guna kalkulator juga. Dia dapat jawapan macam tu kan? Memang dapat jawapan yang bentuk piawai tu kan? Nak tunjuk kalkulator saintifik ni pergi mana kalkulator ni? 0 point. Sekejap. Tadi tu siapa dah dapat? Siapa ni? Okey, tadi tu kenapa dapat jawapan bentuk piawai tu? Sebab awak bahagi terus ke? Bagi terus dengan berapa? 0.2 tu. Sekali je? Lepas tu dapat jawapan dia bentuk piawai? Awak maksudnya awak tak tahu kan? Saya rasa macam saya pernah cakap nombor tu nak buang kalau saya tak ingat dah tu. Ada saya pernah tu. Saya pernah bagi tahu kan macam nak buat kerja saya nak tunjuk kalkulator saya ni mana pula lah. Sebentar. 0.00 bahagi
Sebut bentuk piawai tu berapa? 1.6 darab 10 negatif 0.3. 0.3 maksud negatif 3 lah. Okey. Kalau nombor ni dia negatif. So nombor dia kecil. Bermakna jawapan dia 1, 2, 3. Ini jawapan dia. Maknanya bila kalau awak buat pembahagian berulang tadi 0.00032, awak nak bahagi dengan 0.2, awak nak tulis jawapan tu, awak tulis yang ni lah. 6. So kalau 3 ni, negatif 3 bermakna nombor dia tu gerakkan titik tu 3 ke kiri. So dah kali ni 0.0016. So yang ni bahagi pula dengan ni, dapat berapa? Yang ni bahagi dengan 0.2 dapat 0.008. Okey, bagi lagi. 0.04. 0.04 bahagi lagi. 0.2. 0.2. Cikgu, yang darab 10 tu tak apa. Darab 10, okey, darab 10 tu sebab ini kita panggil, ni awak nak belajar ni bab 2, tingkatan 3. Ni dah lalang ni, saya tunjuk sikit. Ni kita panggil bentuk piawai. Dia nak menunjukkan nombor tu, nombor dalam keadaan sangat kecil. Jadi dia gunakan kuasa 10 tu, 10 dia punya asas. Okey, so 10 tu mewakili satu tempat. Satu tempat ni nilai 10. Ni 10. Tu maksud dia. Okey? Boleh? Boleh. Kejap. Pergi sana. Okey, dah. Ada nak tanya tak yang atas ni? Boleh? Jadi kalau awak jumpa dalam kalkulator, keluar lagi jawapan macam ni, bentuk piawai. Contoh yang lain, katakanlah 1.5 kali 10 negatif 5. Okey, contoh tu kan. So macam mana nak tukar nombor ni kepada bentuk nombor bulat? Okey, so awak alihkan titik tu. Tak payah ni. So dah ada 5 ni sebab dia negatif. So 1, 2, 3, 4, 5. Betul lah tu. 1, 2, 3, 4. So awak nak tulis dia punya tu, caranya adalah, siapa tadi masuk? 0.000015. Ni dekat. Kalau nak tukar kepada bentuk piawai. Tu ada Amni tu. Okey. Kalau nombor dia negatif. Kalau nombor dia positif, 1.5 darab 10 kuasa 5. Dia keluar kalkulator awak, dia tak ada negatif, dia ada positif. So dia akan bergerak ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5 tertinggal. 1, 5, 1, 2, 3, 4. So kosong kat belakang ada 4. So maksudnya 150,000. Boleh? Kalau negatif ke kiri. Berapa bilangan yang negatif tu? Gerakkan 5 kali. Kalau 5, negatif 5, 5 kali ke kiri. Kalau positif 5 ke kanan 5. Boleh? Okey. Boleh. Okay. 10 tu nak tunjukkan satu nilai tu 10. Okey, awak tak payah pening lagi 10 ni. Awak tengok pada nombor asal kuasa dia je. Okey. Boleh cikgu dah tunjuk dah ni sebenarnya yang ni. So awak kena ingat, jangan lupa. Okay, saya padam balik yang ni. Padam semualah. Okey. So kat sini, bagaimanakah anda boleh menentukan nilai bagi nombor dalam bentuk indeks A kuasa N? Maksud nilai A kuasa N boleh ditentukan dengan kaedah pendaraban berulang atau dengan menggunakan kalkulator saintifik. So contoh kat sini dia kata, hitung nilai bagi nombor dalam bentuk indeks yang diberi. Tadi kita kira contoh yang saya bagi tadi, katakan saya tak ingat soal tadi, 2 kuasa 3 darab 2 kuasa 2 tadi saya tunjukkan. So kita akan dapat nombor dia 2 kuasa 5. So 2 kuasa 5 ni dalam bentuk indeks. Kalau kita nak tukar nombor tu kepada nombor bulat. So nombor bulat, hitung nilai nombor. Hitung nilai nombor maknanya kita nak selesaikan
indeks tu. So kita guna kalkulator boleh. Tekan je lah 2 power tadi. 2 power, simbol power tu masuk nombor 5. So dapat jawapan 32. Ataupun kita guna kaedah pendaraban berulang. Maknanya kita darab 2 tu 4 kali kan. 2 darab 2 darab 2 darab 2 darab 2. Ini sama juga dengan soalan yang kedua B tu 0.6. Sekejap ada gangguan. Okey. Boleh? Ada nak tanya? Tak ada? Tak ada. Okey. Agak-agak boleh tak jawab soalan ni? Soalan kat tepi ni, kuis ni. Apakah nilai mungkin bagi nilai-nilai yang mungkin? Ni buka baju. Apakah nilai-nilai yang mungkin bagi M? M tu adalah apa? Asas. So, apa nombor kita darab kuasakan dengan 4? 2. Jawapan dia 2. Sabar, la ilaha illallah. Apa? Sorry. 4. 2 kuasa 4. Engkau kata awak dapat tak? Ada tak jawapan lain? 4 kuasa 2? Satu je ke jawapan? Empat kuasa 2 dapat juga kan? 16. Dapat. So kalau dalam soalan tanya apakah nilai-nilai, nilai-nilai jawapan dia mesti lebih dari 1. So tadi jawapan yang pertama M sama dengan 4. M juga sama dengan 2. Saya rasa ada 2 je kot jawapan dia. So M tu adalah asas lah. Asas. So asas ni boleh jadi macam-macam lah. Kuasa tu saya salah ni saya rasa ni. Sekejap ya. Saya silap. Mana boleh jawapan dia 2 yang ni. M. Jawapan dia 2 je. M. Ya. Saya dah terbalik dah. Salah. Jawapan dia 2 kuasa 4. Okey. Betul. Jawapan dia mesti lebih daripada 1. Okey. Satu lagi adalah. Cuba kira kalkulator. Dapat tak? Positif 16. Negatif. Yes. Dapat Jawapan dapat negatif ke? Kita jawapan dapat positif. Positif kan? Okey. Sorry, salah yang tadi mula-mula. Ni betul. So jawapan dekat soalan dekat sini dia kata nilai-nilai yang mungkin. Nilai-nilai yang mungkin tu maknanya jawapan dia mesti lebih daripada 1. So kalau jawab 2 saja, jawapan awak tak lengkap lah, tak habis. So satu lagi adalah negatif 2. Sebab kalau kuasa nombor genap, dia akan dapat positif. Kalau kuasa tu nombor genap, nombor asalnya adalah negatif, dia akan dapat positif dia punya jawapan. Janganlah ya Allah. Okey. Kita pergi next. Yang ini. Okey, yang ini senang je. Maknanya kira saja gunakan kalkulator. So ini yang dia kata tadi, guna kalkulator. Ni. Kalau kita nak kira power yang lebih daripada lebih daripada 3. Okey. Ini ditunjuk nak guna kalkulator, tak ada masalah. So ini jawapan ni senang sangat, tak payah buat yang ni. Kita pergi dekat hukum indeks. Okey, hukum indeks tadi yang cikgu dah cakap yang ni. Okey, ni dah.
12 Okey. Yang ini. Cuba jawab. Buat yang ini, yang ini, yang ini, yang ini. Dekat buku awak. Saya bagi masa. Dah siap bagi tahu. Okey, boleh? Soalan A tu ada tak ada kuasa tu? Kuasa indeksnya berapa? 1. Satu. Pandai. Okey. Cikgu, Yes. maksudnya kan satu tu kena tambah juga ke dengan 4 dengan 2. Ya betul. Of course lah. Oh, Kena tambah lah semua. Semua asas indeks dia sebab dia darab kan. Asal yang sama kita boleh tambah.
Okey, jawapan ni cikgu tak nak jawapan yang last kali tu, nak jawapan dalam bentuk indeks. Maknanya jangan selesaikan sampai habis. Jawapan tu nak dalam bentuk indeks. Okey. Janganlah pergi kira pula dapat jawapan 3 kuasa 7 tu kira lagi tak payah. Sampai dekat situ je. Cikgu dah siap. Okey, yang lain dah siap dah? Dah, saya siap. Oh, siapa tu makan tu Makan seorang-seorang. Alah, Jawapan. A 3 kuasa 7. 7. Okay, C. Saya jawab jawapan lah. Saya buat jawapan 4/9. Siapa pula 4/9 ni? Ya Allah. 4/7. Okay. Kuasa 9. Okay, yang ini. Negatif 6. M kuasa 9. G. Negatif 15. X kuasa 7. Okay. Kita pergi next. Dah semua betul? Ya, betul. Pandai sangat. Saya pun betul. Okay. Okay, yang ini bagaimana boleh bagaimanakah anda boleh boleh permudahkan nombor atau sebutan algebra dalam bentuk indeks yang mempunyai asas yang berlainan. Okay, tadi kita buat asasnya sama je. Senang sangat. Okay, so macam mana nak buat kalau kita nak dia kata ringkaskan setiap yang berikut, tapi kalau awak tengok di kes tu ada 2 asas, 1M, 1N. Okay, konsep yang sama. Asas sama, kita boleh selesaikan. Asas yang tak sama, tak boleh selesaikan. Jadi, kita kena susun. Maknanya, kita susun dia, jadikan dia duduk dengan pasangan dia. Dengan kuasa asas yang sama. So, M kuasa 3, darab dengan M kuasa 4. Yang ni. Okay, yang N kuasa 2. Sebelah dengan N kuasa 5. Kejap. Okay. So, yang M tu boleh selesaikan. So, M 3 dengan 4 kita tambah dapat 7. Yang N tu 2 tambah 5 dapat 7. So, bila kita memudahkan, kita tulis macam kita selesaikan ungkapan algebra. So kalau darab kita tak tuliskan darab. So dia akan jadi M kuasa 7, N kuasa 7. Ni jawapan akhir dia. Boleh? Boleh. Okay. So kalau soalan yang B ni, B sama juga. So kalau kita cari, kita tengok asas yang mana sama, kita letakkan dia sebelah dengan asas dia. Supaya kita senang. Kalau awak tak susun tapi awak boleh baca yang ini, yang ni 1/0.3, yang ni pun 0.3. So yang ni 2. Tambah dengan 1. Tak ada asas kan? Tak ada indeks. 1. So 3. 3 tambah 3 lagi 6. So awak tahu 0.3 kuasa 6 darab dengan 0.2 kuasa 7. Okey, yang ini tak boleh lah nak buang darab dia. Darab tu tak boleh buang sebab dia bukannya algebra. Sebagai nombor. So yang ini akan kekal macam ni jawapan dia. Okey, kalau jawapan dia nak ringkaskan kan, ataupun awak boleh bagi jawapan yang last kali tu, selesaikan dia punya jawapan lah. 0.3 kuasa 6 tu berapa jawapan dia, darab dengan 0.2 kuasa 7, dapat jawapan akhir sekali. Okey. Tapi cikgu, kalau tak selesaikan salah ke? Dia bergantung pada soalan tu. Kalau soalan tu suruh selesaikan, maknanya cari nilai akhir, kena jawapan nilai akhir.
Tapi biasanya kalau soalan indeks ni, dia nak jawapan tu dalam bentuk indeks biasanya. Dia Okey, kena terima tengok kasih. soalan. Okey. Tapi kalau dia nak soalan tu dalam bentuk indeks, okey. Lepas tu awak kira kan dalam exam, awak kira last kali, awak bagi jawapan last kali juga. So dia dah dapat kat sini, awak dah dapat dah. Dia ni kira extra je lah yang bawah ni. Okey. Cuma dia akan jadi salah kalau terus jawapan tu jump kat bawah sekali. Itu yang jadi tamat markah kat situ. Okey, yang ini sama dengan yang atas. Okey, yang ini kenapa kita buang dia punya darab? Sebab dia macam gunakan konsep ungkapan algebra tu. Okey, bila dapat jawapan, kita akan dapat M kuasa 7 darab dengan N kuasa 5 darab dengan P kuasa 6. So yang darab ni kita keluarkan dia. So dia, jawapannya yang ini. Boleh? Syarat dia, kalau awak nampak dia punya asas tak sama, awak kena cari ada tak asas sama. Kalau asasnya tak ada, contoh ni kan P kuasa 2 ni, memang tak ada dah P kuasa 2. So jawapan dia akan kekal kat situ P kuasa 2. Kalau P kuasa 2 tu ada satu je, dia akan kekal. So yang ni kat sini P kuasa 2 ni ada P kuasa 4 ya. Okay, ada soalan tak nak tanya? Tak ada. Okay, soalan D. Okay, soalan D. Dekat sini ada nombor. Ni ada 2, ada 3, ni ada negatif 4. Kat depan ni negatif kan? Sebenarnya dia negatif 1. Okay, nombor selesaikan terus. Duduk depan sekali. Boleh selesaikan terus. So yang asas yang sama, kena selesaikan asas sama. M mesti dengan M. N mesti selesai dengan N. So sepermudahkan semua sekali, ini jawapan akhir kat bawah. Okey. Ada nak tanya? Okey, tengok yang dekat tepi sekali ni, yang warna coklat ni. Negatif A kuasa N tak sama dengan negatif A dalam kurungan negatif A kuasa N. Okey, bila awak kira, kalau negatif tanpa kurungan, okay, awak akan dapat negatif 9. Kalau dengan kurungan, awak akan dapat positif. So, dia tak sama. Sebab tu, kalau dalam kalkulator, kalau dah ada negatif, awak mesti letak kurungan. Kalau awak tak letak kurungan, awak akan dapat jawapan tu salah. Tu ni konsep dia lah. Okay. Okay, buat 2 soalan ni. Dapat jawapan dah? Kalau dah dapat, bagi tahu saya.
Dah cikgu, dah dapat. Dah. Okey. A. Jawapan A. 5. 5 kuasa 5 darab 9 kuasa 5. C. Sama jawapan? Betul? Betul. Betul, sama. Sama. Okey. Alright. Okey, kita pergi next. Apakah kaitan antara pembahagian nombor dalam bentuk indeks yang mempunyai asal sama dengan berulang? Okey, yang ini. Okey, tadi saya dah terangkan yang darab. Okey, dia untuk darab dan bahagi, dia menggunakan konsep yang samalah. Kalau darab dia tambah, kalau bahagi dia akan tolak. Okey. Yang ini kalau asas sama, kita tengok asas yang tak sama. Ini asas tak sama. Sekejap. Okey, ni laju sangat dah ni. Dekat sini. Okay, dia tak bagi jawapan asas sama. Okey, saya tunjuk yang atas ni je lah. Yang atas ni Okey, selesaikan macam tadi juga. So kalau X, ni asal tak sama. X ni, tengok dengan X. X kuasa 2 bahagi dengan X kuasa 1 ni. Yang ni tak ada ni 1, sini 1. So X ni dengan X. Jadi 2 tolak 1. So 2 tolak 1. Y 3 tolak 1. So Y kuasa 3 tolak 1. Nombor ni terus ambil bahagi dengan nombor kat belakang. Nombor selesaikan dengan nombor terus kat depan sekali mula-mula. So 25 bagi 5 dapat 5. So yang ini 2 tolak 1 dapat 1. 3 tolak 1 dapat 2. 1 ni jangan tulis. So jawapan mesti berakhir di sini. So 5 X Y kuasa 2. Okay? Boleh? Laju sangat ke? Faham tak? Faham. Okey. Soalan E. 12 M kuasa 10 bahagi 4 M kuasa 5 bahagi M kuasa 2. So kat sini semua asas yang sama. Cuba sekarang awak tengok ada nombor. So yang ni 12 bahagi dengan 4 bahagi dengan 1. Okay. So 12 bahagi dengan 4 dulu dapat 3. 3 bahagi 1 dapat 3. Okay. So yang kuasa, indeks dia semua tolak. Okay. So semua tolak kat sini, dia tunjuk dekat sini sebenarnya awak nak tolak ni dia buat satu-satu. Tapi kalau awak nak buat semua sekali pun boleh. Maksudnya 10 tolak 5 tolak 2. 10 tolak 5, 5 tolak 2, 3. So kalau awak tulis macam ni pun boleh. Kat sini 12, 4, sini M. Ni atas indeks dia. So jawapan dah sekali dapat 3 M kuasa 3. Yang ini ditunjuk satu-satu. Okay, kalau F semua asas sama. P. Sama juga yang ini dia tunjuk satu-satu. Sebenarnya awak boleh terus dari sini, terus boleh buat yang ni. Terus boleh selesaikan dekat sini. So negatif 16 tu bahagi dengan 2 dapat negatif 8. Negatif 8 bahagi dengan 4 dapat negatif 2. So dekat sini 3 tolak 2 awak dapat 1. 1 jangan tulis. Sebabnya kalau awak dapat jawapan yang ni terus pergi dekat sini. Okey. Ada nak tanya? Macam mana kalau jawapan tu kita kira dapat negatif? Boleh tak jawapan dia negatif? Indeks.
Faham tak soalan saya? Contohnya soalan saya, katakanlah kita ada, apa jawapan dia? M kuasa 3 bahagi dengan M kuasa 5. So kita tengok dia asas sama, bahagi kan. So kita akan tolak. So M 3 tolak 5. So jawapan awak akan dapat M kuasa 2. Negatif 2. negatif 2. So kalau dia negatif lah. Janganlah pergi tulis M kuasa 2 saja. So kalau kita tolak, kita dapat negatif. So maksudnya jawapan dia tu negatif. Okey, macam tadi yang awak kira tau, dalam kalkulator awak dapat 10 kuasa negatif 3 tadi tu. Macam tu lah. Okey. Okey, yang ini. Okey, cuba jawab soalan yang ni. Nombor 3. Nampak tak soalan dia? Tu, nombor 3 tu. Macam mana nak buat? Okey. Macam mana kita nak buat soalan tu? Okey, saya tulis kat sini. Mana apa ni? Okey. Soalan dia 2x darab 3y bahagi dengan 2 kuasa 4 darab dengan 3 kuasa 2 sama dengan 6. So kita nak cari x tambah y tu berapa? Itu soalan dia tadi. Okey. So kat sini kita nak tengok, kalau kita nak selesaikan indeks, kita mesti tengok asas sama. So awak akan nampak asas sama dekat sini. Kan? Asas sama. So dekat sini 2 kuasa X bahagi 2 kuasa 4. Okay, kalau saya tukar dia jadi 2 kuasa X bahagi 2 kuasa 4. Yang ini kat sini darab 3 kuasa Y bahagi 3 kuasa 2 sama dengan 6. Okey, kat sini. So 2 asas dengan 2 ni. Asas 2 ni kita boleh tolak. So 2 X tolak 4. X tolak 4 dapat X tolak 4 lah. Okey, belakang ni darab. Okey, 3 Y tolak 2 sama dengan 6. Okey. Sekarang ni kita nak samakan dengan 6. Sekarang ni 6 tu maksudnya kena tukar kepada nombor asas 2, asas 3. So 6 ni ada ke nombor yang kita boleh jadikan dia dalam bentuk indeks? Tak ada saya rasa. So jadi kita akan tukar 6 ni jadi 6 ni boleh dapat 2 kuasa 3. 6 juga boleh dapat 1 darab 6 kan? 1 darab 6 dapat 6. 2 darab 3 dapat 6. 3 darab 2 samalah dapat 6. So kita takkan pilih yang ini. Kita akan pilih yang ini. Sebab dia ada kaitan dengan depan ni. 2 dengan 6 ni. Nampak? Faham tak? Dengar tak? Faham. Okey. Senyap je. Okey, kat sini saya tulis balik ni. Okey. So tadi kuasa tak ada, indeks ni nilai dia berapa? 1. 1. So yang 2 ni kita akan samakan dengan 2 sebelah kanan. 2 kiri ni sama dengan yang ini. So 2 X tolak 4 sama dengan 2 kuasa 1. So 2 dengan 2 ni kita akan tengok atas je sebab 2 tu bawah tu dah sama dah. So X tolak 4
sama dengan 1. So dia X sama dengan, selesaikan sama linear. Apa jawapan dia? Kerana negatif 4 alih ke kanan jadi positif. So dia akan dapat jawapan dia 5. Yang 3 pula. So 3 Y tolak 2 sama dengan 3 kuas 1. So Y tolak 2 sama dengan 1. So Y sama dengan 3. So jadi jawapan dekat atas tadi soalan dia nak X tambah Y. Jadi ambil nilai X 5 tambah 3, jawapannya 8. Okey. Boleh? Faham Boleh. ke? Ada nak Faham. tanya? Faham? Okay, so dekat dalam sini kalau awak tengok soalan indeks ni, dia boleh tanya berkaitan dengan persamaan linear. Bawah ni dah guna konsep samaan linear dah bawah ni. Boleh? Soalan ni tadi apa nombor dia? Soalan uji minda 1.2C. 1.2C. So nombor 3 jawapan dia. Okey, 8. Betul lah jawapan dia adalah 8. Okey, boleh? Nak tanya? Ada nak tanya apa-apa? Tak ada. Tak ada. Okey. Last Okay, last. Saya dah letak dah indeks tu kat tepi. Indeks pula dah kat tepi. Kehadiran dekat chat tu. Nanti isi Sambil-sambil dengar ni. Okey, kita sambung satu lagi. Yang ketiga. So tadi saya dah terangkan 2 hukum. Hukum pertama, hukum indeks pertama darab. Hukum indeks yang kedua bagi. So hukum indeks yang ketiga darab. Okey. Darab lagi. Kuasa. Okey, kuasa power dia kita nak darab. Okey, kat sini sekejap. Okey, kuasa bagi indeks. Okey, 4 kuasa 2 sama dengan 4 kuasa 2. Okey, darab lagi dengan power dia 3 dekat luar. Awak dapat jumpa kurungan kat luar tu dia power lagi. So macam mana nak selesaikan dia? Okey, ini kalau kita guna konsep pendaraban berulang. Okey, so sama je. 2 tadi sebalik asal je semua sama. So dia akan jadi 2 tu tambah 2 tambah 2. So dapat 6. So 4 kuasa 6. Ataupun kita boleh darab terus yang ni. Warna merah lah pula pen ni. Okay, so 2 tu darab dengan 3. Yang power ni darab dengan power. Maksudnya indeks darab dengan indeks. So 2 darab 3 dapat 6. So jawapan dia 4 kuasa 6. Okay, kalau yang ini saya nak kira terus jawapan dia kita akan dapat 5. Tak nampak. 5. So 3 darab dengan 4. So akan dapat 12. So jawapan dia 5 darab 5 kuasa 12. Boleh? Faham kan? Boleh. Senang je kan ini. Okey. So apa jawapan nombor 1? 5 kuasa 3 darab 4? 12. 12. So kalau 2, 6. 4 darab 6 5? kuasa 20. 20. Okey, 3. 2 kuasa 12. Yang ini ni jawapan nak dalam bentuk indeks. Kalau dia nak selesaikan tu kita kira sampai habis nantilah. Yang ini kita tak kira situ. Okey, yang ini tak payah bawah tu. Okey, ini dalam bentuk formula lah. Okey, yang ini dia guna BC. Dia tak kisah huruf apa pun dia nak guna konsep dekat sini. So kalau kita ada asas, lepas tu ada kurungan.
Okay, ada asas indeks, ada dukungan dekat luar tu ada power. Konsep dia, indeks tu darab dengan power dekat luar. So kalau dia nak kat sini, kali ni soalan A dia bagi negatif. So dia akan jadi negatif juga jawapan dia. 4. Negatif 3 darab 2. So kau dapat negatif 6. Yang ini 3. 4 darab negatif 2. So dapat negatif 8. Okay. Itu jawapan dia. Kalau dalam buku teks dia gunakan huruf M dengan N. Huruf ni tak kisahlah apa-apa pun. Biasanya A tu untuk asas lah. So sama je. Okay, kuasa darab dengan kuasa. Okay. Ini dia tambah lagi kuasa bagi hasil darab. So jadi kat sini 4 dengan 5 asalnya tak sama. So kita tak boleh tambah. Tak boleh tambah lah kat dalam tu. So kat sini kat luar dia tu ada power 2. So bermakna yang ni okay, kena darab berulang. So darab lagi sekali kat sebelah sini. Okay, jadi baru kita akan susun asas yang sama. Kita akan selesaikan asas yang sama. Macam tu. So tu jawapan dia. Okay. Ataupun kalau awak tengok, kita gunakan konsep macam kita kata apa, darab dekat luar lah. Yang ini, 3 ni darab dengan 2 kat belakang. So 4 kuasa 3 ni darab dengan 2 macam tu. So darab dengan 5 kuasa 4, 2. So dah akan jadilah jawapannya yang kat atas ni. 4 kuasa 6 darab dengan 5 kuasa 8. Boleh? Boleh. Boleh. Okay, apa jawapan nombor 1? Dua kuasa salah. 2 kuasa 12. 3 kuasa 20. Nombor 2. 5. 4 darab 3. 5 kuasa 12. Darab dengan 2 kuasa 12. Nombor 3. 2 kuasa 10. Darab dengan 3 kuasa 15. Darab dengan 4 kuasa 20. Nombor 4. 3 kuasa 6. P kuasa 12. Q kuasa 18. 3 kuasa 6 tu sebenarnya kena pemudahkan. 3 kuasa 6. Berapa jawapan 3 kuasa 6? 729. Berapa? 7? 729. Ni patut jawapan dia. Boleh? Sama. Betul kan saya kira? Okey, itu jawapan dia. Yang bawah tu tak payah. Okey. Okey, ini kesimpulan daripada tadilah. So kalau kita ada A kuasa M darab dengan B kuasa N, okey, hurungan dan kuasa dekat luar P. So kita akan darab A M darab dengan P, so akan jadi A kuasa MP darab dengan B kuasa NP. Maknanya yang dalam tu dia tak boleh selesaikan. Tapi power dekat luar kita boleh darab. So darab terus power dekat luar. So 3
Soalan A tu akan dapat jawapan dia 3 kuasa 8 darab dengan 2 kuasa 6. Okay, soalan B 4 kuasa 15 darab dengan 3 kuasa 20. Okay, boleh kan? Boleh. Boleh, okay. Boleh. So, cikgu ingat nak berhenti sampai sini dulu. Tapi cikgu nak suruh buat kerja. Kerja tu tengok pada buku teks yang saya bagi tu. Ke surat. Kejap mana soalan dia? Surat 12. Okay, sekejap saya pergi. Saya tunjuk. Dah download kan buku tu kan? Download ke tak? Yang ini tak perlu. Okay, yang ini. Muka surat buat apa ni? Yang ni, yang ni. Yang ni. Yang kat sini. Saya nak buat yang ini. Soalan ni. Gunakan hukum indeks. Okey, benang pasuk. Alah, senang sangat soalan ni. Soalan susah sikit lah. Yang ini. Semua ke cikgu? Sabar, banyak sangat semua tu. Okey, mula. Boleh catat tak? Nanti awak tengok dekat buku teks tu. Okey, catatan yang pertama muka surat 12. Soalan ni, uji minda 1.2D ni. Buat soalan satu ni. Cukuplah yang ni. 1, 2, 3. Senang sangat tu nombor positif. 1, 2. Yang ini. A, B, G, H. Okey. Lepas tu dekat muka surat 15. 1. Bukan 15, 14. Asal lagi ni. Yang ni. Yang ni muka surat 15. Ni soalan nombor. Ni baru menarik soalan ni. Okey, yang ni. A. E. Dua. E. F. 3. A. Berapa dah bilangan soalan? 1, 2, 3, 4, 5. Yang depan tadi berapa? Yang depan tadi 4 kan? 8. 8 8 dah semua. 4, 5. 8 dah semua. Depan tadi ada 4 saja kan? 1, 2, 3, 4. So, 9 lah. 9. Masya Allah, kira tak betul dah. Okey, satu lagi ni cukup 10. Okey. Dah catat dah? Dah? Okey, so iaitu awak buat kerja nanti kita bincang next class. Okey, tapi sekejap saya nak